Baru ni Dr. Ashraf Wajidi Dusuki dia ada buat satu statement mengenai pelaburan ASB, iaitu pelaburan financing. Maksudnya korang pinjam daripada bank dan kemudian korang buat pelaburan ASB lah. Pada saya statement macam ni sedikit sebanyak dia akan memberikan kesan sentimen kepada pelaburan ASB, terutamanya mereka yang membuat loan untuk dapatkan pembiayaan. Jadi persoalannya, adakah mereka ni patut stay ataupun patut jual saja kepentingan pelaburan diorang? First sekali, sedikit disclaimer saya bukanlah certified financial advisor, saya bukanlah financial planner. Jadi saya bagi ulasan ni setakat knowledge yang saya tahulah. Selebihnya korang boleh dapatkan maklum balas ataupun nasihat daripada korang punya certified financial advisor. Sebab sekarang ni isu dia macam ni tau. Pelaburan ataupun dividen ASB ni kalau korang tengok dia menurun daripada setahun ke setahun, tapi pada masa sama OPR tu naik. Jadi bagi mereka yang merasakan diorang punya installment bulanan tu yang mereka bayar kepada bank tu lebih tinggi daripada dividen diorang tu, diorang rasa macam diorang rugi lah. Tapi sebelum saya pergi lebih jauh ada beberapa perkara saya nak tekankan yang memberikan misconception kepada orang ramai. Yang pertama sekali, relationship di antara OPR dan juga dividen. Ramai orang beranggapan bahawa OPR naik, dividen ASB akan naik. Ini satu persepsi yang salah. Sebenarnya ASB dividen dan juga OPR dia tidak ada direct relationship antara satu sama lain tetapi OPR dia akan memberikan impact kepada ASB financing rate. Sebab ASB dividen ni dia bergantung kepada persekitaran ekonomi, keadaan ekonomi, business environment, adakah business environment tu baik ataupun tidak, dan juga pulangan pelaburan yang dibuat oleh PNB. Itu semua akan efek dividen. Tapi OPR dia tidak memberikan kesan direct kepada dividen. Ini kita kena tahu. That's why apabila OPR tu naik, dividen tak semestinya naik. Ini kita kena faham betul-betul. Yang kedua pula, ramai orang beranggapan bahawa OPR yang ada sekarang ni adalah OPR yang berada di tahap yang tinggi. Sebenarnya tu salah. Sebenarnya OPR di antara 3% hingga 3.25% tu dia adalah satu OPR yang dalam keadaan normal. Kita boleh tengok daripada historical chart pergerakan OPR dekat negara kita, dan kita akan nampaklah bahawa sebenarnya OPR biasanya dia akan berada dekat level 3.0. Jadi kalau dia duduk di bawah 3.0 tu maksudnya dia rendah. Kalau dia pergi atas 3.0 ataupun 3.25 tu dia tinggi. Tapi kalau dia berada dekat level 3.0 tu maksudnya dia dalam paras yang stable lah. Jadi kita jangan ada persepsi bahawa sekarang ni OPR berada dekat paras tinggi. Actually salah. Yang ketiga pula, bila kita membuat ASB financing ni, sebenarnya kita melabur ASB tu bersama-sama sekali dengan bank. Kita kena ingat benda tu. Jadi bank tu pun melabur bersama-sama dengan kita dalam ASB sijil tu. Bank ni pula dia bukanlah badan kebajikan. Jadi bila dia orang bagi korang duit, korang kena bagilah bahagian dia pula kan. Takkan dia nak bagi suka-suka korang pinjam duit, betul lah. Dan yang keempat guys, nak tekankan tentang persoalan mindset lah. Sebenarnya bila kita buat any investment, pelaburan, kita kena tanam satu mindset jangka panjang. Ramai orang yang dia bercita-cita nak buat pelaburan tapi dia ada short term mindset. Dia fikir bahawa dia buat pelaburan hari ni dia boleh untung besok. Itu salah. Jadi sama ada you nak stay ataupun keluar daripada investment tu bergantung kepada you punya persepsi terhadap risiko dan juga you punya mentality lah, mindset you. Sama ada you seorang yang mindset jangka panjang ataupun mindset jangka pendek. Jadi bila orang merasakan bahawa dia bayar bulanan tu, installment kepada bank tu lebih tinggi daripada dividen yang dia dapat, dia fikir dia berada di dalam kedudukan rugi dalam pelaburan ni. Jadi apa dia buat? Dia pun fikir baik aku jual je lah pelaburan ni kan. Well, pada saya ni adalah satu perkara yang agak subjektif sebab keputusan korang tu korang tak boleh lihat daripada pembayaran bulanan dividen saja tau. Korang kena tengok dari segi overall kedudukan korang dalam pelaburan tu, sama ada adakah korang rugi ataupun korang untung. Sebab itulah korang kena tengok dia punya surrender value di dalam ASB ni. Apa surrender value? Surrender value adalah nilai pelaburan korang ataupun certificate value tu ditolak dengan baki pembiayaan. Korang kena tengok kedudukan korang tu surplus ataupun defisit. Kalaulah korang punya certificate tu for example 200,000 dan korang tengok korang punya baki pembiayaan tu tinggal 190,000, so means that korang still surplus sebanyak 10,000. Walaupun ada dalam tahun tertentu yang mana korang punya pembayaran bulanan bank tu dia lebih tinggi daripada korang punya dividen, akan tetapi dari segi overall position kau punya kedudukan dalam pelaburan tu still korang untung. Jadi bagi saya lah, apa-apa pelaburan pun kita tengok dari segi aspek overall return. Sebenarnya mindset kita di dalam kita buat any investment ni, dia akan memberikan kesan kepada kita punya decision. For example lah, kalau kita rasa bahawa kita anggap
aku rugilah sebab bayaran bulanan aku dah lebih tinggi daripada dividen aku dapat. So aku buat keputusan untuk jual aja. Tapi sebenarnya kau tak nampak, kau still dalam kedudukan untung sebab kau punya surrender value tu. Jadi kau pun jual. The following year ASB dividen naik. Korang akan rasa macam kenapa pula aku jual So guys, itu terpulang kepada masing-masing. Tapi bagi saya, any investment yang korang buat, korang kena ada long term punya mindset. Jadi guys, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Dan juga dapatkanlah nasihat daripada certified investment advisor dan juga financial planner masing-masing. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.